Saya Fairuz Loy, pengarah drama bersiri Hadiah dari Tuhan. Tak nak. Kita nak jumpa nenek kan? Risau baik sekali, okey? Abang ada. Drama Hadiah dari Tuhan berceritakan tentang kejadian bagaimana COVID bermula daripada awal daripada China sampailah ke Malaysia. Tetapi kita paparkan banyak kepada Malaysia. Okey. Bermulanya yang kita rasa biasa-biasa, tidaklah kita terlalu serius sangat, dah sampailah ke lockdown, sampailah benda tu merebak, jangkitan. Cuma yang dipaparkan adalah satu watak-watak yang terbabit dari segi perjalanan COVID ni. Umpamanya frontliner, bagaimana keadaan nurse, bagaimana keadaan doktor, dan bagamana pula sebuah keluarga yang kena COVID, dan bagamana pula andaian-andaian jangkitan ini yang masyarakat cuba paparkan, tetapi sebenarnya fakta tu tak betul. Sebenarnya cerita ini, apa yang terjadi COVID ni, dia reverse balik. Reverse maksudnya segala kejadian yang penyakit ini membuatkan manusia itu berfikir balik. Dan banyak pelajaran yang dia dapat teroka, maknanya dia dapat lalui dari segi solat berjemaah, dari segi tawakal kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi ibu tak jawab lagi. Tu apa? Tentang coronavirus tu. Dah masuk Malaysia kan, Bu? Itu dekat Wuhan. Dekat Malaysia masih boleh terkawal lagi. Okey. Kalau betul ibu cakap terkawal, kenapa setiap kali ibu balik, Ika tak boleh dekat dengan ibu? Kenapa Ika nak kena jaga jarak 1 meter? Lepas tu kenapa selagi ibu tak naik atas, mandi, tukar baju, Ika tak boleh dekat dengan ibu? Kalau ibu dah mandi, dah tukar baju, baru Ika boleh dekat dengan ibu. Kenapa? Sebab virus tu dah masuk Malaysia kan, Bu? Dah ada dekat hospital ibu kan? Hai, nama saya Rina Diana. Saya memegang watak sebagai Ika dalam Hadiah dari Tuhan. Jadi Ika ni dia seorang yang baik, dia innocent, and dia mementingkan kekeluargaan, friendship. Okay, so dia memang rapat dengan mak dia, which is yang dipegang oleh watak tu dipegang oleh Amy Mastura, okay, sebagai Jannah. Jadi Jannah ni mak kepada Ika. Diorang punya bonding ni kuat, sangat kuat. Dan the best part is pasal Ika ni dia consider macam she's a good friend lah, Rina rasa. Sebab bila kawan-kawan dia memerlukan, dia is the one yang akan advise kawan-kawan dia. Even bukan kawan-kawan dia je, mak dia pun dia advise juga. Dia yang bagi semangat, dia bagi advice. Setiap langkah terus maju. Jangan tolak. Hai, saya Ila Syafiti, memegang watak Cool dalam cerita Hadiah dari Tuhan. Peranan saya dalam watak Cool ni yang mempunyai seorang adik dan mempunyai seorang nenek. Kemudian apabila pemergiannya nenek, lepas tu saya perlu menjaga adik. Jadi saya tanggungjawab saya besar lah nak jaga dia orang. Lepas tu rumah saya yang bayar rumah apa semua, saya kena pergi kerja semua, nak tanggung orang rumah. So, tanggungjawab dia besar sebagai Cool. Dan berat beban. Cabaran. First kali, the first 3 days saya kena menangis teruknya. First 3 days tu memang setiap hari kena nangis lah. Tak tahu berapa, dekat belas kali ke sehari tu kena nangis. Lepas tu kena menghayati watak sebagai seorang yang miskin, kematian nenek, dan kena hadap pula dengan adik yang perangai cerewet sangat lah, macam gedi lah, asyik-asyik dah. Kalau kena marah sikit sampai kena lari rumah orang lain. Nak pergi mana tu? Nak pergi keluar dengan Pika. Tak payah. Siapa nak jaga nenek nanti kalau Fatih keluar?
tunggu abang balik dulu. Okey. Hai, saya Sofia Albarba. Saya melakonkan watak Bella dalam drama Hadiah dari Tuhan. Bella merupakan seorang daripada golongan keluarga T20. Dia keluarga yang berada lah. And then dia agak manja, agak spoiled. And then dia juga sebenarnya kurang kasih sayang and kurang didikan agama sebab parents dia selalu busy dengan kerja. So dia pun anak tunggal. Dia selalu, parents dia tak apa dia macam cakap don't really take care of her sangat lah. So dia suka hati lah apa-apa dia nak buat. Dia memang ada duit tapi kasih sayang daripada parents dan keluarga tu kurang sikit. Didikan macam nilai-nilai murni yang daripada family tu dia kurang sikit. Mereka bertiga ini adalah satu watak penting yang melalui remaja membawa perjalanan cerita ini, perjalanan drama Hadiah daripada Tuhan. Maknanya dari segi ilmu kehidupan mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka terpaksa melalui benda ini dengan kejadian COVID ni. Kamu ni Bella, tak habis-habis, tak sudah-sudah. Asyik menghadap TV aja. Ni dah solat maghrib ke belum? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Amy Masura. Saya melakukan watak sebagai Jannah dalam drama bersiri yang bertajuk Hadiah dari Tuhan. Dalam cerita Hadiah dari Tuhan ni, saya memainkan watak Jannah yang bekerja sebagai jururawat, ketua jururawat yang bergelut dengan keadaan semasa, iaitu keadaan yang ditimpa COVID-19. Cabaran dalam melakonkan watak Jannah ni, ini adalah pertama kali saya melakonkan watak sebagai jururawat, ketua jururawat, dan walaupun ketua jururawat tetapi kena juga dan merasai memakai baju-baju ataupun memakai suit PPE. Nenek dia kena. Yang peliknya abang dia tak kena. Tak tahulah daripada kluster mana. Tengah dalam siasatan pun. Jadi sementara ni saya jadi ibu dia lah. Itulah macam tu. Apa tu? Dah lama tak balik? Belum, semenjak PKP lah. PKP dah 10 hari tak balik-balik lagi? Betul. Balik awak ni. Hebat betul Jannah ni. Steady lagi. Hai, nama saya Dinas Mokhtar, memegang watak sebagai Katie, iaitu ibu kepada Bella. Watak yang quite fun sebab first time pegang watak yang menceritakan tentang COVID ni, jadi it's quite interesting. Di mana ialah kita nak spread awareness di macam mana nak handle situation COVID ni. Okey, watak Katie ni sebenarnya dia seorang ibu yang sangat penyayang, tapi dia sangat busy dengan dia punya business. Dia pun dengan situation COVID ni, Katie ni tak tahu macam mana nak handle dengan kurang sales, dengan situation orang dah tak pergi ke kedai. Tapi pada waktu yang sama dia kena menjaga pekerja-pekerja dia. Kamu nak hantar berapa rumah barang yang banyak macam ni? 20 rumah ya. Oh, ni boleh ke kamu agih-agihkan? PKP tak boleh kan? Tak boleh keluar. Nanti ada NGO yang tolong agih-agihkan semua ni. Oh, baguslah macam tu. Kalau kita selalu bersedekah, berkat hidup kita. Hai, saya Putera Fasha. Saya memegang watak sebagai Fatin dalam drama Hadiah dari Tuhan. Watak Fatin ni dia seorang kanak-kanak yang ceria dan dia tinggal bersama abang dan nenek dia saja sebab mak ayah dia dah tak ada. And then dia kena COVID. Yang tak bergejala, yang tak ada sesama, tak ada batuk. Tapi nenek dia bergejala, kena juga. Tapi abang dia tak kena. Semenjak Fatin kena positif COVID-19 ni, dia dipulaukan oleh kawan-kawan dia, oleh jiran-jiran dia, oleh masyarakat. Kerana diorang ingat Fatin, keluarga Fatin ni
punca COVID-19 ni merebak. Kalau Fatin tak nak cakap dengan makcik pergilah Fatin rindu nenek. Apa dia? Fatin rindu nenek. Mana boleh. Abang kata kalau Fatin masuk sini dapat jumpa nenek, tapi tak ada pun. Bagi saya, mesej yang paling penting sebenarnya penonton perlu tengok adalah kita tak alami keadaan mereka ni. Tapi cuba kita tengok drama ini dan kita cuba selami dan fahami. Kalau kita dalam kedudukan mereka. Sebagai seorang doktor, baik Cina, baik India, baik Melayu, mereka merawat pesakit tanpa mengirakan kaum. Maknanya dia terpaksa dia merawat benda bersungguh-sungguh sehingga tak balik rumah 2-3 hari seminggu. And in fact, doktor dan nurse ni adalah seorang manusia biasa juga. Dia ada permasalahan dia dari segi keluarga. Drama ni, jalan cerita dia, akhirnya mereka mendapat satu iktibar dan mereka berubah tentang kehidupannya. Satu kehidupan yang baru. Dah tak dapat kerja pun tak apalah. Kalau dapat 3-4 bulan je pun, lepas tu dah nak masuk U. Ibu dah simpan duit dah. InsyaAllah cukup untuk Ika masuk U tau. Terima kasih, Bu. Bu, bahaya kan, Bu? Apa? Coronavirus kan dah masuk Malaysia, Bu. Itu yang saya pelik tu. Nenek yang dah lama tak keluar rumah pun boleh positif. Saya dengan Fatin tak kena pula. Tak, saya rasa sebab nenek awak kan antibody lemah. Biasalah orang tua-tua. Awak dengan adik awak kan antibody kuat lagi, jadi boleh tahan. Jadi cabarannya ialah apabila kita pergi bekerja dan kita keluar dan kita selalunya terdedah kepada kita tak tahu. Jadi kita bertawakal, kita terdedah. Jadi hari-hari kita pergi kerja, pergi berlakon, pergi syuting, kita dah tentu-tentunya kita ada semua orang akan merasai kita ni sebenarnya terdedah. Dan kita mengambil langkah untuk langkah berjaga-jaga yang sebaik mungkin. Dan selebihnya Allah Ta'ala lah yang melindungi kami. Doktor, ni ada kes baru, Doktor. Kes baru? Doktor, ada masalah lain ke? Tak ada. Bukan apa, kalau ada share lah, kita ni kan satu tim. Tak apalah, kita selesaikan kerja ni dulu. Lepas tu barulah kita ambil tahu pasal masalah saya pula. Share kat mana? Okey, fakta yang menarik tentang hadiah daripada Tuhan ni adalah jangan ingat macam kita sebagai manusia, kita menggunakan pandemik ni, COVID ni sebagai satu alasan untuk segala benda. Sebenarnya daripada drama ni banyak isi-isi yang tersurat dan tersirat yang kita boleh gunakan untuk bukakan mata kita sebagai kita punya pengajaran how to survive dalam this COVID situation, this pandemic situation. Sanggup kau datang sini lepas pula. Well, dari aku menghadap tok nenek aku yang mulut puaka tu, baik aku menghadap kau yang introvert ni. Aku introvert. Berani kau Macam mana kau boleh lepas? This is Bella lah. Cepatlah, mana ayah aku? Okey, sekejap Cerita ni senang untuk penonton relate. Dia tak adalah complicated sangat cerita ni. And then cerita ni banyak nilai-nilai yang kita boleh ambil. Nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai bersyukur. So banyak nilai-nilai. It's a family show. So drama ni sesuai untuk ditonton oleh dengan keluarga.
Cerita ni mengisahkan tentang the whole story. Daripada apa yang pengalaman masyarakat dekat Malaysia ni, daripada the first COVID sampai sekarang ni, diceritakan semua sekali. Dan ada orang tak faham macam mana konsep COVID ni, macam mana nak jaga diri pada COVID. So cerita ni menerangkan kembali dekat masyarakat ilmu dan macam mana awareness masyarakat tu sendiri, macam mana perangai masyarakat tu sendiri apabila berhadapan dengan COVID. Jadi kita akan tengok pelbagai jenis perangai, pelbagai jenis karena macam mana diorang hadapi COVID ni. Kita akan tengok macam mana kisah kehidupan orang yang buat apa ni, yang hantar-hantar makanan semua, kisah kehidupan orang dalam rumah tu sendiri, kisah kehidupan orang dalam hospital, kisah kehidupan orang yang kena dikuburkan dikuburkan tapi tak boleh jumpa dengan family sendiri. Cerita ni akan ceritakan the whole story of COVID, pengalaman semua orang dekat Malaysia ni. Bagi saya, cerita ini boleh direlatekan dengan masyarakat tentang normal baru. Penyakit ni, kita tak boleh anggap penyakit ni sebagai demam biasa. Penyakit ni tetap akan ada penyakit, ada jangkitan selagi kita tak ada buat vaksin dia. So, bagi saya, masyarakat setidak-tidaknya bila tengok cerita ini and akan dapat rasa betapa seriusnya COVID ni. Jangan ambil sambil lewa. Kan? Kita kena jaga kita. Pandai Ika makan ubat. Kalau macam ni rajin, cepat balik rumah kan? Ni Fatin lah, bukan Ika. Ya tak ya. Ya Allah, ibu silap. Apalah. Ika tu siapa ibu? Dia sakit corona macam Fatin juga ke? Ika tu anak ibu. Tak adalah, dia tak sakit apa-apa, ada kat rumah. Okey, kelainan dalam drama Hadiah dari Tuhan ni, Rina rasa sebab Rina tak pernah shoot nak kena pakai mask semua. So dalam drama ni kalau kita outdoor je kita kena pakai mask. Dalam rumah sahaja kita tak pakai mask. And then kita kena shoot kat hospital time COVID ni. So and then we have to always jaga distance, pakai mask kat luar. So I rasa that's the difference daripada drama-drama lain yang Rina pernah bawa. Pendapat peribadi saya, kelainan cerita ini, semua orang tahu kita sekarang dalam keadaan penyakit COVID. So kita belum menang lagi. Penyakit berjangkit ni yang makin merebak dan kes-kes baru pun makin bertambah. So saya rasa benda ni kita perlu tengok dan kita nilaikan cerita ini dan kita tanya pada diri kita. Apa penonton perlu tengok drama ni? Kerana drama ni sesuai ditonton oleh semua peringkat umur dan ada unsur-unsur kekeluargaan, unsur-unsur persahabatan dan tanggungjawab. Drama ni juga memberi kesedaran kepada kita bahawa ada ramai lagi orang yang lagi susah dari kita. Kita tak patut komplain. Tak patut komplain sebab tak dapat keluar. Tak boleh komplain kerja tak best sebab ada orang yang kena buang kerja. Tak ada kerja, source of income pun nak kena potong. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Amy Mastura dan saya nak ingatkan semua untuk menyaksikan drama bersiri Hadiah dari Tuhan dalam slot Lestari hanya di TV3. #kita jaga kita. Kita belum menang. Jangan lupa. Jangan berhenti, usah mengalah, harus tempuh dan harus